Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Paduka Sang Surga meninggalkan batu. Laungan Daulat Tuanku mengiringi keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Merafak sembah menjunjung kasih atas perkenan dan juga penzahiran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku berdua untuk bercemar duli bagi bersama-sama dengan rakyat jelata bagi meraihkan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2023. 5 tahun sepanjang tempoh pemerintahan Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka melengkapkannya, sambutan Hari Kebangsaan 2023 menjadi sambutan yang cukup bermakna untuk penglibatan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong bersama dengan rakyat Malaysia menyemarakkan dan juga menggelorakan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Kebangsaan bagi tahun 2023. Maka sinonim dengan itu, penghormatan tertinggi diberikan oleh Angkatan Tentera Malaysia kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sejajar dengan peruntukan iaitu Sri Paduka Baginda sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera seperti yang telah pun disebutkan di dalam perlembagaan tersebut. Betapa benar perpatah Raja Payung Negara yang menjadi perisai atau pelindung rakyat. Dalam konteks demokrasi dengan kewujudan Raja atau Yang di-Pertuan Agong, tiada siapa sama ada parti politik atau mana-mana kumpulan dalam negara ini yang boleh sewenang-wenangnya berkuasa sehingga menjejaskan keamanan negara. Yang di-Pertuan Agong sebagai penjaga perlembagaan serta perungkai sebarang kekusutan politik yang selama ini mungkin kedengaran retorik. Begitulah ibaratnya pentingnya peranan Raja berperlembagaan. Oleh itu, sama-sama kita terus pertahankan institusi Raja berperlembagaan ini demi kesejahteraan tanah air dulu, kini dan selamanya. Kemesraan yang dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong mengambil kesempatan menzahirkan perkenan Baginda Tuanku berdua bercemar duli untuk menyantuni masyarakat dan rakyat Malaysia untuk turun ke dataran Putrajaya bagi menyantuni warga masyarakat. Kemanisan pasangan ini yang ditonjolkan sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan. Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong juga menzahirkan perkenan baginda, menzahirkan kemesraan untuk menyantuni petugas-petugas yang telah pun menyempurnakan sambutan Hari Kebangsaan pada inilah ya hasil lintas kepada kepribadian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku berdua. Apabila dalam atur cara kebesaran negara seperti ini masih lagi sempat menzahirkan meluangkan masa beramah mesra dengan rakyat Malaysia. Tuanku berdua yang sinonim dengan gelagat spontan untuk bersama-sama dengan rakyat menjadikan pemerintahan Baginda sesuatu yang akan dikenang oleh rakyat sampai bila-bila. Betapa bertuahnya untuk disantuni dan juga beramah mesra dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, seperti yang dititahkan dan juga dizahirkan oleh Baginda Tuanku dalam persahiran titah Baginda sebelum ini. Baginda mengira detik untuk menamatkan tempoh perkhidmatan selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebentar dan sebelum kembali ke
negeri Pahang untuk melunaskan tanggungjawab baginda selaku Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Alhamdulillah, kita dikurniakan dengan Raja dan Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Jiwa Rakyat. Maka dalam tempoh 5 tahun ini, berbagai cabaran gelora dihadapi oleh negara. Semestinya fokus kepada pandemik COVID-19 dan juga pertukaran corak kepimpinan persekutuan, namun ia tidak melentur, malah melunturkan semangat rakyat Malaysia berpaksikan kepada raja dan negara untuk terus berbakti dan terus membawa tamsilan kenegaraan dan perpaduan mengikut konteks raja sebagai ketua negara. Pastinya menjadi kenangan manis buat pengunjung dan juga peserta persembahan Padang pada hari ini dapat bersua muka dan mengambil foto kenangan bersama baginda berdua. Dan pastinya juga rakyat di Sabah dan Sarawak sebenarnya menghitung hari untuk beramah mesra dan bertemu pasangan diraja ini. Ya. Yang cukup terkenal dengan sikap rendah hati dan mesra rakyat. Apabila tuanku berdua akan menjelajah ke Sabah dan Sarawak melalui Kembara Kenali Borneo pada September nanti. Ya, ini bersempena juga ya, Hazel, dengan Hari Malaysia pada 16 September. Ya. Baginda tuanku berdua berkenan untuk bercemar duli bagi bertemu menyantuni rakyat dan masyarakat di wilayah Sabah dan Sarawak. Jadi nantikan pengumuman dari semasa ke semasa keberangkatan baginda tuanku berdua dalam jelajah diraja di wilayah Sabah dan Sarawak. Ya, Alhamdulillah, kesempatan masa yang singkat ini disahirkan dengan sebaik mungkin oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menyantuni masyarakat yang menunggu sejak dari awal pagi untuk menyaksikan pertunjukan, malah menantikan keberangkatan baginda tuanku berdua. Ya, sedikit kita mengenal dan juga mengimbas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diputrakan di Pekan Pahang. Maka Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sudah pastinya dibesarkan dalam suatu keadaan untuk melahirkan seorang pemimpin, malah susuk tubuh raja yang berjiwa rakyat. Dalam tempoh ini, selepas kemangkatan almarhum Ayahanda Baginda pada tahun 2019, maka rentetan itu Al-Sultan Abdullah terus dikabalkan selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong apabila sudah sampai tempoh penggiliran bagi pemilihan dan perjawatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka baginda terus memulakan bidang tugas dan kuasanya sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk tempoh 5 tahun bermula 2019 sehingga Januari 2024. Bermula Januari 2019 hingga Januari 2024, dan kemudian akan melaksanakan suatu proses penggiliran seperti mana yang dipersetujui oleh keputusan mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk memilih Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang terbahagia. Namun dalam tempoh 5 tahun pemerintahan Al-Sultan Abdullah, banyak onak dan duri serta cabaran yang dilalui oleh rakyat Malaysia
dan juga negara. Atur cara pada tahun ini yang melibatkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu istiadat mengarak panci-panci Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersempena dengan sambutan Hari Kebukaan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian juga disusuli dengan istiadat kemuliaan bintang, peringkat dan darjah persekutuan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, juga bersempena dengan sambutan keputusan rasmi Baginda Tuan. Malah Baginda Tuanku juga turut berkenan pada tahun ini pada Julai yang lalu untuk bercemar duli dalam sambutan Hari Pahlawan sebagai penghargaan kepada para jurid dan pahlawan negara yang diterajui oleh pihak Polis Raja Malaysia dan juga turut disertai oleh Angkatan Tentera Malaysia, meliputi Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan diteruskan pula dengan sambutan Hari Kebangsaan, dan kini lepas ini ialah sambutan Hari Malaysia pada 16 September. Kerendahan hati dan jiwa rakyat Seri Paduka Baginda terus terselah apabila Seri Paduka Baginda berdua terus menyantuni rakyat ketika ini di sepanjang persiaran dataran Putrajaya ini. Menjadi satu elemen surprise ataupun kejutan sebenarnya juga pada acara perarakan pagi ini. Dan semakin ramai yang mahu menghampiri lokasi Seri Paduka Baginda Tuanku berdua. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam penzahiran titah baginda berulang kali memperingatkan supaya berhati-hati dalam pertuturan, jaga tingkah laku sebagai masyarakat dan juga rakyat yang bermaruah dalam negara yang berdaulat. Tidak kiralah sama ada dalam pimpinan pentadbiran maupun di peringkat akar umbi. Sememangnya penzahiran peringatan dalam titah baginda tersebut banyak menyentuh berkenaan tentang perlunya konsep perpaduan yang dizahirkan. Jika kita imbas kembali, Seri Paduka Baginda sebenarnya telah berjaya mengemudi negara, mengharungi bukan satu, bukan dua, 3 krisis politik dalam tempoh yang singkat ini. Ya. Kejayaan ini pastinya dapat disandarkan kepada kualiti kepimpinan dan juga peranan yang dimainkan oleh Tuanku. Mesra, prihatin dan menjiwai rakyat. Ya, tidak kurang juga. Sebenarnya kita menyaksikan dalam tempoh 5 tahun pertukaran Perdana Menteri yang paling banyak sebenarnya berlaku dalam sejarah pemerintahan tanah air, dan itu di bawah lempayung pemerintahan Baginda Tuan. Maka ini sebenarnya berkolerasi dengan peranan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memperkenankan maupun melantik seorang yang amat berhormat Perdana Menteri pada khemah Baginda mengikut Perlembagaan Persekutuan mendapat mandat ataupun mendapat sokongan daripada komposisi di Parlimen ataupun komposisi bagi pembentukan kerajaan. Maka dengan itu kita menyaksikan bahawasanya tidak kira apa jua variasi dan komposisi pemerintahan persekutuan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong masih terus menjadi lempayung dan juga menaungi aspek-aspek pentadbiran dan juga perjalanan kedaulatan negara. Maka kedaulatan negara terus dipacu dengan susuk tubuh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya. Keprihatinan Seri Paduka Baginda akan terus diingati oleh rakyat jelata, apatah lagi ketika rakyat menghadapi waktu yang sukar apabila
Sri Paduka Baginda beberapa kali turun dari kenderaan bagi memeriksa mangsa dan kenderaan yang terlibat dalam kemalangan. Momen-momen kecil seperti itu yang akan terus diingati oleh rakyat jelata. Itu dia penzahiran kemesraan baginda Tuanku berdua sempat bersenandung bersama dengan lagu Jalur Gemilang yang dikumandangkan. Meriahan ini turut terimpak kepada Kebaudulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Amat bertuah sekali mampu untuk bersuah foto dan berkesempatan mengambil suah foto bersama Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sri Paduka Baginda terus menyantuni pelbagai lapisan masyarakat, termasuk warga tua, kanak-kanak, generasi muda dan mereka yang berada di sepanjang persiaran Dataran Putrajaya ini. Sempena bulan kebangsaan ini, inilah masa yang paling sesuai untuk kita menanam rasa cinta kepada negara dan mendaulatkan institusi diraja. Ya, rukun negara juga turut menyebut kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Setia itu dalam konotasi kita memberikan taat setia dan juga mematuhi undang-undang dan juga peraturan kedaulatan negara. Walaupun cuaca yang sedikit membahang di ambang pagi menuju ke tengah hari yang panas ini, tetapi baginda Tuanku berdua masih menyantuni hadirin yang hadir di Dataran Putrajaya pada ketika itu. Berkesempatan mendukung seorang kanak-kanak kecil. Amat mesra zahiran kepribadian baginda. Ia juga banyak dikongsikan di media sosial dan juga portal-portal media betapa kemesraan baginda bersama keluarga baginda berdua juga turut disahirkan bersama anak-anda baginda dan cucunda baginda berdua. Dan saya pasti juga inilah momen-momen yang akan tular di media sosial hari ini. Ya, pastinya. Ya. Gambar-gambar yang mendapat ruang dan momen bersuah foto dengan baginda Tuanku berdua sudah pasti akan menjadi kenangan sepanjang hayat, diabadikan, dipotretkan di ruangan bingkai media sosial anda, ruangan pribadi anda, dijadikan suatu ruangan untuk dikongsikan sehingga badan imamah usia. Nampak gayanya urusan menyantuni masyarakat dan hadirin ini mengambil sedikit masa untuk bersama dengan warga hadirin dan masyarakat yang hadir. Berbaloi jugalah kepada mereka yang bermalam di Dataran Putrajaya ini menantikan acara kita pada hari ini. Ada yang dikabarkan seawal 2 pagi Ya, sudah benar. berada di Dataran Putrajaya, Hazel. Ya, benar. Ya, dari sehingga mentari tidak kelihatan sehinggalah terbitnya mentari di atas pundak dan juga kepala masing-masing masih lagi utuh dan juga teguh untuk menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Saya masih tercari-cari perkataan yang sesuai untuk menggambarkan semangat tekad perpaduan di sini, Is. Kerana luar biasa itu bukan lagi yang boleh saya gambarkan situasinya di sini. Ianya lebih daripada luar biasa. Semangat yang ditonjolkan, ditampilkan oleh mereka. Dahsyat sebenarnya. Dahsyat, Dahsyat sebenarnya semangat yang ditonjolkan oleh rakyat Malaysia dan hadirin yang hadir pada hari ini.
Dan ya, mungkin ini ruangan antara momen-momen yang berikan kesempatan oleh Sri Paduka Baginda Tuan Agong, kerana selepas ini tempoh 5 tahun pemerintahan Baginda akan dilunaskan dan juga disempurnakan. Maka ruang bersama dengan Al-Sultan Abdullah dimanfaatkan sebaik mungkin. Menghampiri minit ke-15 sebenarnya. Wow. Tuanku berdua menyantuni rakyat jelata. 15 minit di bawah bahang mentari ini. Mungkin kedengarannya seketika, tetapi dirasakan lama. Mungkin kita boleh dengarkan juga daripada pihak PDRM dan juga ATM yang masih lagi bersama saya dan Ismail. Tuan Azman, kalau boleh dikongsikan apa yang boleh digambarkan ketika ini, semangat yang ada dan juga mesej utama yang perlu ataupun yang boleh dibawa pulang oleh mereka yang menonton di TV1. Okey, terima kasih Haizal. Inilah yang telah dizahirkan. Inilah gelombang semangat patriotisme yang telah dipamerkan. Inilah penghargaan dan juga pengiktirafan rakyat Malaysia ke atas pencapaian negara bernama Malaysia. Sebuah negara yang berdaulat, sebaris dan juga selari dengan negara-negara maju. Dan pada kali ini kita lihat negara kita mampu berdiri sebaris dan juga selari dengan negara-negara hebat di luar sana, dan dikenali, dihormati dan diyakini di seluruh rantau dan juga pelusuk bumi maupun di langit, bumi dan juga di darat. Inilah terjemahan, inilah gelombang dan harapan kita pada hari ini apabila ke bawah duli tuanku bersama permaisuri menyantuni masyarakat pada hari ini. Marilah kita menyokong kerajaan di atas tema Hari Kebangsaan 2023, tekad perpaduan santuni harapan. Ya, sudah pastinya tekad perpaduan penuhi harapan itu menjadi suatu manifestasi kepada semangat Malaysia Madani yang ingin dibawakan. Tuan Fauzi, Kebadulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Jadi hubungan akrab dan juga rapat selaku Sri Paduka Baginda Tuan Agong dan Angkatan Tentera Malaysia sudah menjadi suatu kemestian dan kebiasaan dalam atur cara yang melibatkan kenegaraan dan Baginda Tuan. Sudah semestinya Ismail, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, dan kami di ketiga-tiga cabang perkhidmatan darat, laut dan juga udara sudah semestinya melafazkan ikrar taat setia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong dalam usaha untuk terus mempertahankan negara, mengekalkan kemerdekaan yang kita capai selama ini untuk negara berada dalam keadaan aman dan sejahtera bagaimana yang dapat kita capai sekarang, dan untuk kita teruskan agar ianya dapat dikecapi untuk generasi yang akan datang, anak cucu kita yang akan datang. Ya. Dan pastinya ada semangat kepewiraan ataupun hero di dalam setiap diri kita, dan pastinya ini telah dibangkitkan semangatnya sepanjang acara pada pagi ini. Tuan Mustafa, jika boleh dikongsikan apa mungkin mesej utama yang harus diingat oleh rakyat Malaysia sempena bulan kebangsaan ini? Mesej utama yang kita nak sampaikan, saya nak sampaikan, kita perlu hargai kemerdekaan yang kita kecapi ini. Sebab kemerdekaan yang kita kecapi ini, dia tidak datang bergolek begitu saja. Ya. Dia datang dengan keringat, dia datang dengan darah, dia datang dengan nyawa para pejuang-pejuang sebelum ini. Jadi kalau kita tengok semangat hari ini yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, terutamanya di dataran merdeka ini, saya rasakan sesuatu
aura yang luar biasa. Kita dapat lihat bagaimana begitu ramainya rakyat Malaysia turun daripada sejak awal pagi, sanggup tunggu sehingga sampai ke tengah hari ini, hingga ke akhir, sehingga kita masih lihat masih menunggu lagi Ya. sebuah duli yang Tuanku Seri Paduka Baginda Tuan Agong untuk sama-sama terus bersama rakyat. Itulah semangat yang kita nak. Saya percaya kita berada di landasan yang betul. Pasukan Keselamatan dan rakyat berada di landasan yang betul dalam mempertahankan kedaulatan negara kita ini. Ya, bukan itu saja Tuan Mustafa. Dengan rapat akrab Kepedulian Yang Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong terhadap PUDM juga dianggap sebagai suatu korelasi dan juga hubungan yang cukup signifikan. Jadi peranan Seri Paduka Baginda Tuan Agong ataupun sebelum ini Sultan Pahang sebagai menaungi dan juga memayungi tentera udara di Raja Malaysia, bagaimanakah ia melihat ini suatu momen yang cukup bermakna? Betul, kita tahu bahawa Seri Paduka Baginda Tuan Agong sebelum ni merupakan kenal yang dipertua kepada pasukan tentera udara di Raja Malaysia. Memang kita lihat sokongan penuh yang ditunjukkan sebelum ini memampirkan sikap semangatnya bawah duli yang Tuan Agong ini untuk sentiasa memastikan UDM ini sentiasa berdiri setaraf dengan pasukan-pasukan tentera udara dunia. Ya, insyaAllah tahun ini Hari Angkatan Tentera Malaysia juga akan turut digelorakan dan juga disemangatkan yang penghancuran tentera laut Raja Malaysia. Jadi mungkin kita akan kembali melihat keberangkatan Kepedulian Yang Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Kita tidak tahu lagi, tetapi insyaAllah akan ada kesempatan itu. Jadi mewakili pihak TLDM, sosok tubuh Seri Paduka Baginda Tuan Agong juga signifikan terhadap ATM dan tentera laut Raja Malaysia. InsyaAllah pada bulan hadapan September nanti kita akan adakan sambutan hari ATM di pangkalan TLDM Lumut, dan sudah pastinya banyak kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh pihak ATM sendiri.